percaya ada banyak lah yang orang share macam-macam sebab awak ni zaman hujung jari kan. So yang penting bila awak dapat tu awak catat ataupun awak keluarkan maklumat lah. Jangan tengok saja nanti tak ingat, okey? Conteng, garis-garis, tanda-tanda. Okey? Jadi kalau awak nampak tu tak adalah awak macam macam pernah nampak. Tapi kalau awak pernah tulis, awak akan ingatlah benda tu. Okey? Jadi kena ada 2-3 deria yang terlibat. Selain mata, tangan pun kena gerak. Lepas tu bila awak tulis tu awak sebut sekali. Jadi ada daya lagi satu, apa tu, mulut, deria kita yang pakai sebab kita sebut suara, dengar, okey. Jadi tulis, jadi banyak benda yang awak gunalah selain pada awak baca saja. Baca saja dia mata je yang terlibat, okey. Jadi awak cuba guna semua deria awak lah yang boleh, okey. Pegang kertas tu, jadi ada sentuhan, tunjuk, pakai jari telunjuk tu tunjuk satu-satu. Jadi benda tu boleh banyak rangsangan sikit lah Okey. Dengar ke saya cakap? Dengar Dengar teacher. Okey. Okey, kita sambung sikit lagi hari ni. Ni gambar cikgu share nampak ke? Nampak? Nampak teacher. Nampak je. Okey, thank you. Saya takut saya tak nampak. Kadang saya lost duduk kampung, biasalah. Sebenarnya Gombak je, tapi Gombak ni kampung juga lah. Okay. Alright, sekarang kita tengok tajuk ni page berapa ni? 24 ke? Okay. Dia tak apa, ulang. Walaupun kata awak dah buat, tak apa, dengar lagi. Bagi dia masuk dalam kepala. Macam lagu lah. Kadang awak dengar lagu sekali, dua kali. Dengar lagi, okay. Jadi barulah melodi tu masuk. Okay. Okay, sekarang kita tengok bila nak melukis graf, melukis tajuk tajuk light ni. Okay, light ni. Okay. Awak kena ada ruler pastikan awak ada ruler panjang ke apa ke bawa siap-siap. Okay. Ini this one adalah soalan Kelantan muka surat 14. Okay. Dia objek, upright, apa semua ni. Okay. Kalau soalan macam ni selalunya tak ada problem sangat. Awak macam boleh banding je gambar dia kan. Okay. Distance between ni. Ini adalah kanta ke cermin? Mirror ke lens? Mirror. Mirror kot. Yes, ni mirror dia pun ada tulis actually kat sini. Ini adalah mirror concave mirror. Nampak tu. Dia ada tulis concave mirror. So ini adalah mirror. Kadang banyak pelajar dia tak berapa nak mahir lah mirror melengkung pula tu kan. Tak apa, kalau soalan macam ni awak je susun, awak tengok je rajah dia. This one adalah image, ini image dia, ini adalah objek dia. Kalau tengok objek dia adalah ke depan daripada center. Sini center daripada benda bulat ni. Ni center, maksudnya center dalam macam tengah. Ya, bulat macam tu. So yang melengkung ni half saja. Macam tu. Dia center daripada satu lengkung yang bulat. Okay. Jadi dia separuh saja, fokus dia kat depan. So bila awak nak lukis diagram ni, dia kata bandingkan compare the object distance. So ni objek untuk distance, awak nampak ini dengan ini. Awak compare dua benda saja. Dia 5.2 is greater than 5.1. Nampak kan jauh kan? Kalau dia nak tanya lagi the size of image, awak nampak image inilah. Image ni image. Ini image. Dia ada tulis image kat situ. Okay. Image dia, the size of image in mana lagi bahasa. Okay, diagram 5.1 is greater than 5.2. Tak kisahlah terbalik ke apa ke sebab dia tak tanya pun terbalik ke tak. Okay. Relate the object distance with the image distance. Nak kata apa ni? Image distance dengan
object distance. Ni nak kata apa ni? Cuba fikir dulu. Okay. Ini 4, 5 More object distance, the size of image decrease. So nampak bila awak object distance dia jauh daripada sini lah. Object distance dia ini nampak macam ni. Ini lagi jauh lagi nanti awak nampak image dia semakin mengecil Ini besar, ini kecil. Jadi awak nampak macam tu. Ini nak hubung kait ni, kalau awak tak tahu awak tengok yang atas. Object distance ni 5.2 is greater than 5.1. Lepas tu image distance dia apa? Bising lah ayam ni hai. Image distance dari 5.2 is greater than 5.1. So nak kata apa ni? The greater the object distance. Ni macam sama kan? 5.2 greater than 5.1. Ni image distance pun 5.2 greater than 5.1. Maksudnya ni sama macam berkadar terus So object distance, the greater the object distance, the greater the Teacher image. bukan lagi kecil ke image dia? Ni dia kata image distance. Yang ni size image. Size image tu kecil. Ni berkenaan dengan kecil besar size. Yang ini jarak. Jarak dia, jarak image Ini jarak image. Ini jarak image. So nak kata apa? Lagi dekat, lagi jauh. Jawapan ni salah Image distance 5.1 lah kan ni? Teacher. Is greater than 5.2. 5.2. 5.1 lagi besar. Yes, ini jawapan ni silap. Okay, distance 5.1 lagi besar kan, lagi jauh. Dari jauh daripada 5.2. So yang ni jadi terbalik lah. Okay. Jadi bila awak nak tengok jawapan ni, awak tak tahu nak kata bayang sini, awak tengok ke atas. Ini 5.2 greater than 5.1. Yang ni 5.1 greater than 5.2. Maksudnya dekat sini object distance apa? The smaller the object distance, the larger the image distance. Ya, ayat tu lagi cantik lah. Okay. Kalau ni ayat bodoh sikit lah. Ni more, ni less. Okay. Tapi benda tu sampai lah. Orang tu periksa sampai. With less image distance. Atau tadi ayat Fazana lagi sedap lah. Dia English dia power. Apa dia? Macam mana? Alamak teacher. Tak apa, fine. Saya pun lupa je. The greater the object distance. The greater the object distance, the smaller the image distance. The smaller the image distance. Macam tu. Okay. Tu ayat tu lagi cantik lah. Tapi tak kisah untuk fizik dia ada cerita more will less tak apa. Okay. Asalkan nampak yang tu besar, yang tu kecil. Walaupun kata ni kalau pronoun dia pun dah tak apa, tak ada masalah. Awak boleh pergi Jepun, dia orang cakap lagi teruk awak, tapi maksud sampai. Saya pernah kerja, sebelum saya jadi cikgu, saya kerja dekat Modernas. Modernas bawa motor tu tau. So bawa motor, Modernas tu actually dia adalah syarikat Malaysia, Japan. Dia dua Jadi pengurusan dia ada dua. Ya Allah, nak dengar pengarah, bukanlah kami punya orang atas tu Jepun tu cakap kok kak cakap, tapi sampailah kami faham lah dia kata apa. Okay. Tapi macam tu, ni more, ni less whatever lah. Sampai je lah. Okay.
Boleh dia tak ada nak apa orang panggil penalty your English kat sini. Kecuali awak ambil dulu ada satu subjek nama dia apa, English language apa in science technology tu. Yang tu kena elok lah yang tu. Tak ada dah subjek tu dah tak ada. Yang SPM punya. Okey, boleh Okey, jom sambung. Relate the object distance with the same the size of image. Size adalah kecil besar. Okey, saya nak ingatkan awak ada beberapa perkataan yang awak kena ingat. Kalau tertonggeng nama dia apa? Inverted. Inverted. Kalau lurus macam ni atas ni nama upright. Okey, upright. Lagi apa? Ni ulang kaji ni. Diminished. Okey, diminish dikecilkan diminish kecil. Virtual. Okay. Virtual apa maksud? Nyata. Nyata Bukan. Virtual bukan. Maya. Virtual bukan Maya. Maya Okey, real baru real baru nyata. Nyata, yes. Kalau awak guna perkataan Melayu dia pun kena guna yang betul lah. Tak boleh kata yang sebenar-benarnya ke, tak boleh. Dia kena guna istilah dia nyata. Virtual maya. Okey. Okey, ada lagi same size. Okey. Itu semua perkataan-perkataan yang kena dah dalam kepala Okey, sekarang kita tengok, okey, ni disebabkan dia adalah cermin, so dia adalah reflection. Kalau dia adalah lens awak pakai refract, okey? Refract. Okey, sekarang kita tengok yang ini macam mana nak lukis. Okey, bila nak lukis. Apa Nabila nak masuk? Oh, okey, thank you. Okey. Okey, bila awak nak lukis, pastikan ruler tu. Okey, saya tengok soalan yang ini ada 2-3 soalan negeri yang ada So kena pandai lukis lah. Satu adalah mula awak kena sambungkan yang objek tu dengan center. Objek tu dengan center. Okey, objek dengan center. Lepas tu awak panjangkan. Panjang sampai mana-mana lah yang awak nak boleh panjang. Ni so pakai ruler. Siapa yang tak buat lagi boleh ambil ruler buat sekarang. Ni sampai sana. Okey. So lepas tu awak ambil pula fokus dengan tempat yang kena dengan garis-garis putus ni. Fokus dengan garis putus ni. Okey, lepas tu tengok kat mana yang dia jumpa. So dekat situ awak tandakan image. Ini image siapa yang tu boleh lukis sekarang lah. Okay. So buat macam tu saja. So lengkapkan ini. Ada anak panah ke? Kalau ada biji mata, katalah biji mata kat sini. Katakanlah kalau ada biji mata kat sini. Kalau ada biji mata kat sini, buat anak panah masuk mata. Kalau biji mata dia belah sana, buat anak panah masuk mata. Tak tahulah biji mata tu kat mana. Ini ada biji mata ke? Tak ada. Tak ada, payahlah. Okay. Kalau tak ada biji mata, tapi awak tengok yang garis ni. Garis ni. Okay, awak tengok soalan dia. So, soalan dia ni, biji mata kat mana? Pemadam ada satu ni yang pemadam. Oh, dia ni. Okay. Jadi ni biji mata dia kat sini sebabnya anak panah masuk mata biji mata dia kat situ. So awak kena buat satu lagi arrow untuk dapatkan 2 markah. Okay. Macam tu. So image ni kalau dia tanja suruh awak terangkan, awak dah dapat gambar macam ni. Nombor C ni So ini awak boleh cakap apa ni? Upright lagi. Apa? Virtual and diminished. Virtual magnified. dengan magnified besar. Upright. Virtual, upright, magnified. Dia ada 3.
Satu lagi dia adalah virtual lah sebab dia duduk belah sana. Cermin sepatutnya belah kamu tu. Kalau lens okey lah. Lens memang sebelah sini. Okay. Okey, siap yang tu. Kita tengok pula soalan Sarawak. Gambar dia sama. Cuma dia tukar dengan sudu. Okay, this one is sudu okay, spoon Okay, dia spoon. So this one is reflection juga. Ada orang nak masuk Okay, ni dia pakai sudu. Sudu pun ada dua muka. Satu melengkung ke dalam, satu melengkung keluar. So this one is reflection of light. Okay. Kalau nampak macam tu, ni dia tanya image sekarang nampak apa. So awak kata diminish. Sebab awak besar dalam cermin, dalam sudu tu nampak kecil. So diminish. Awak nampak tegak, so upright dan virtual. Virtual Maya duduk belakang sana. Okay. So ini pun sama. Boleh juga dia keluar dalam bentuk ni apa ni, dentist boleh nampak juga. Yang ini pun pakai concave juga concave mirror. Okay. Reflect and focus the light better, brighter image dan image dia lebih terang lah. Okay. So untuk jarak macam ni, dia tanya pula jarak yang sesuai cermin untuk gigi ni. Okay. So kalau awak tengok ni, dia kata less than focal length. So kita nak image dia besar. So objek kita ni sepatutnya kurang daripada focal length, barulah dia boleh besar. Nampak tak ni? Ni fokus. Objek kita ni dekat dengan, makin dekat lah. Kalau gigi tu memang dekat lah. So barulah image nampak besar. Kalau objek dia awak letak lepas daripada focal length, nanti image dia nampak terbalik. Tak salah gigi pula. Okay. Lepas tu kalau awak pergi lagi ke belakang lagi dari focal length, nanti awak nampak objek dia makin mengecil lagi. So kita tak nak, sebab tan gigi ni kita nak nampak gigi yang rosak, berlubang. So kita letak sangat dekat. So sangat dekat dengan gigi. Bila sangat dekat dengan gigi, kita kata less than focal length. Bila dekat dengan gigi, barulah boleh hasilkan large image. Okay. Dekat daripada focal length. Kena sebut tu focal length ni less than. Ni focal length, ni focal length sebelum focal length, baru dapat image besar. Kalau selepas dari focal length, jadi cerita sebelah ni lah. Aduh, hilang pula. Duduk mana? Tak tahu duduk mana dah hilang, jalan lah pula. Tak dah. Okay. Okay. Tak apalah, nampak dah kot tadi noh. Okay. Okay, so jom kita lukis. Okay, kita lukis kena pakai ruler. Cik besarkan. Dia sensitif kadang ni kita pakai touch ni. Dah lah. Duk masuk lah minyak semua lah. Okay. So kita tengok. Sekejap. Kita nak pakai ruler. So mula-mula apa yang kita buat bila nak lukis, kita kena tengok F dia dengan C Okay, C dia tu kena ingat, kena sambung terus dengan kepala objek. Tak kira lah objek dia duduk jauh mana hala tu. Okay. Allah, jalan tu. Okay, ambil ruler awak Okay, C dia ni kena sambung terus dengan objek, hujung objek. Hujung objek tu hujung objek tu, hujung anak panah. Sambung terus C dia. Okay. So ambil ruler, garis. Yang tak buat lagi tu boleh mula buat sekarang lah. Okay, ni sambung terus. Putus tak kisah sebenarnya. Okay. Putus pun tak apa. Kalau rajin nak buat putus-putus boleh.
Kalau tak nak putus pun tak apa. Okay. Lepas tu satu lagi F dia kena dekat garis normal tu Garis normal maksud dia ini ada benda Allah ni, ni normal dia. Betul-betul ni. Lalu kat situ. So ini pun sama lah, mana dia dia dah dekat kat situ, sambung je. Mana nak buat ni. Okay. Okay. Garis terus. Okay. Jadi awak garis terus sampai situ. So yang dekat tempat jumpa ni, yang ini adalah image dia. Okay. Okay, jadi dekat tempat jumpa ni adalah image dia. Jadi image dia kecil lah pula. Ni image yang terbentuk, image yang kecil ni, ini sebenarnya berkenaan dengan sudu tadi Bukan berkenaan dengan soalan yang dalam gigi. Soalan gigi ni B. Ni image dia kecil. Kecil ni merefer pada sudu ni lah. Sebab objek dia awak ni jauh daripada fokus. Ni jauh daripada fokus, so awak dapat image yang kecil. Nak dapat image yang besar, objek ni kena duduk depan lagi. Baru boleh dapat gambar besar. Okay, boleh ikut? Okay. Ada nak tanya sampai sini? Tak ada. Tak ada, Cik. Boleh. Boleh Okay. Okay. Alright. Then kita tengok pula tajuk yang dia masuk tadi pasal image. Ni Kan, mana? Alright, mana? Okay, jom. Okay. Fikirlah elok-elok. Okay, kita besarkan yang ni. Okay, yang ni tajuk refraction, masih lagi tajuk light. Okay. Okay. Okay, dia menunjukkan fenomena cahaya. Okay, ada dua perkataan yang penting kat sini kalau ditanya what is the meaning of refraction. Saya tengok dalam skema jawapan ada macam-macam. Tadi saya tanya pemeriksa soalan sebab walaupun saya pemeriksa kadang saya pun dah confused. Okay. So kat sini ada refraction. Apa maksud refraction? Ini page berapa ni? Page 15. Awak boleh tengok page 15 Okay, ni apa maksud refraction? So pembiasan, okay. Fenomena caused by direction, perubahan arah and velocity. Kalau tak mau guna velocity, guna speed pun boleh. So dia berubah direction, change in direction and velocity of light. When light propagate medium in different density. Awak kena cakap yang saya garis-garis ni semua kena ada. Reka lah ayat lagu mana apa, yang penting direction berubah, change in direction, and velocity of light bila when dia propagate dalam medium yang different density. So soalan ni banyak keluar, Selangor pun ada, Terengganu ada, Pahang ada, banyak pula negeri yang ada, Sarawak pun ada. So tengoklah refraction Okay. So yang B pula dia tanya kenapa pula dia jadi macam tu. Okay. So kita nak cakap light travel from a low optical density medium to high density medium. Boleh cakap macam tu. Dia masuk daripada ketupatan yang berbeza sahaja tak cukup Kalau kata different density tak cukup juga. Awak kena cakap from lower optical density to
medium to greater. Macam tu. Dia ada dua yang berubah lah. Okay, next kita tengok fizik ni kadang words dia tu lah yang macam pening kepala sikit nak cakap. Awak tahu tapi tak tahu nak cakap. So kat sini dia tanya compare the angle of refraction. Angle sudut biasan tu. So awak just compare lah. 5.1 is greater than 5.2. Saya tak mau lagi kalau ada ayat-ayat macam kurang daripada okey, macam kurang besar. Nak cakap kurang tapi cakap besar. Itu tak boleh terima Jangan buat lagi perkataan yang ada dua maksud. Okey. Jadi dia kalau nak pakai kurang sahaja, less. Kalau nak greater pakai greater saja, kan senang macam tu. Jangan nak guna lebih besar sikit lah dari saya tanda form 4 punya pening kepala. Semua ayat selamat sebenarnya tak selamat kalau guna ayat selamat. Okey. Refractive index in diagram 5.2 is greater than 5.1. Okey, ni awak banding saja. Cuma awak kena take note juga bila awak nak jawab hubungan so bila hubungan ni awak macam tadi ragu-ragu, awak tengok balik jawapan ini tengok balik ini. So baru awak buat conclusion okey. Dan awak kena ingat juga rumus. Rumus ni sin I per sin R. Okey, awak masukkanlah. Kena pasti which one is R, which one is I. Okey. So ni pandai dah kot, tekan kalkulator masukkan saja. 2.42 ni actually siapa punya density ni? Siapa punya N ni? 2.42. Diagram 5.2 2.52. 42. Asal-asal benda apa? Diamond diamond dia besar. 2 point lebih. Kalau air 1 point lebih saja. Okay. 2.42 ni selalunya diamond lah. Diamond. Okay. Okay, lagi satu. Pelajar suka juga silap bila dia suruh cari N untuk macam dia masuk kat sini. Kan? Walaupun ini katalah ni water. Ini air, ini udara air. Okay. Walaupun awak nampak nak panah dia ni, awak jangan anggap yang ini I yang ini R. Yang I tu selalunya kita akan ambil yang kecil. Maksud saya macam nak cakap kita ambil yang density dia rendah. Yang I ni, density dia rendah. Okay. I ni ambil density yang rendah. Ni water ni air kan. Awak ambil yang air tu. Walaupun awak nampak nak panah dia, ni lah I cikgu, ni R. Tapi bila nak kira, selalunya kita akan ambil yang atas, yang I tu adalah density dia kecil berbanding yang bawah ni. Macam tu. Okay, boleh cuba buatlah beberapa soalan, awak tengok cara kiraan, especially objektif dia buat nak panah macam ni, tu awak mulalah nak guna yang ni I. Actually awak kena ambil yang less density dulu sebagai yang I ni. Untuk R kat bawah. Sebab dia compare. Okay. Okay, ada nak tanya? Boleh? Boleh? Okay. Okay, ni dah. Okay. Okay. Cikgu nak tanya dengan awak. Okay, kalau berkenaan dengan ini, resonan ni tajuk apa? Force ke wave? Amat cakap wave kot. Yes, dia wave. Okay, dia adalah wave Resonan ni tajuk wave So, dia tajuk wave. Dia tajuk wave
So untuk resonan ni cikgu jumpa juga beberapa soalan. Ini adalah laju tak ni? Boleh? Ke laju? Boleh je. Saya kata saya tak ada tulis. Cikgu dah masuk line dah. Okey okey. Okey, yang ini adalah tajuk ni. Tak apa awak tulis dulu. Depa ni buka pintu pula. Hampa tutup pintu. Silau lah. Okay. Okey, ni dalam tajuk resonance dia akan jadi cerita dia tentang ini page 26 Okey, pendulum X displace and release without touching the other pendulum. Lepas tu bila dia gerakkan X ni, okey, apa jadi? Okey, apa yang jadi? Ada pergerakan pula. Okey, tenaga ni akan bergerak, dia akan cari yang memula ini gerak dulu, lepas tu ini gerak. Tapi kita nak cari yang maksimum bergerak. Okey. Bukan A dengan C ni tak gerak, dia gerak juga. Tapi yang bergerak paling maksimum. Okey, yang paling kuat. Okey, atau kita panggil maximum displacement adalah pada panjang yang sama dengan yang kita gerakkan awal-awal. Ni panjang dia sama. Bila panjang dia sama, dia akan mula bergerak dengan kuat. A dengan C bergerak juga tapi B lagi kuat. Okay, maximum amplitude. Sebab apa? Sebab dia length dia untuk both pendulum adalah sama, X dengan B. Okay, dia akan sampai satu benda yang dipanggil resonant. Okay, so resonant ni kalau awak nak calculate, awak tengok je perkataan dia kata period kat sini. Period ataupun T tempo. Okay. Jadi awak boleh pakai T sama dengan 1/F, masukkan sahaja. So awak dapat jawapan lah. Okay. Bila nak lukis, kat sini dia suruh awak lukis. Okay, ini lukisan ni sebenarnya tak berapa cantik lah. Actually kalau nak lukis yang elok ni markah berapa dia bagi 2 kan. Eloknya awak pakai eloknya frekuensi dia sama lah. Dia punya jarak ni sama. Ni tak berubah patutnya Jarak dari sini, cikgu lukis lain lah nah. Tak lawa pula lukisan dia. Okay. Ni. Okay. Dengan yang ini. Okay. Ini time. Okay. Jarak dia actually ini dengan ini kena sama. Jarak sini ke sini. Ini ke sini. Panjang ni kena sama. Dengan sama sini. Sepatutnya lah. Jarak ni kena sama. So awak pakai ruler, awak ukur. Dia nak awak sketch kan. Walaupun bunyi dia sketch. Macam Mac jugalah awak sketch.
Payah ni nak gerak. Okay. So ni sini sampai sini 1. Tak mau lekat bawah Okay, ni 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ni. 1, 2, 3. Dia itu jarak dia bagi sama. Tapi dia punya amplitude ni sebab ni nama dia apa ni? Dia nak damping. So bila damping dia semakin berkurang. So amplitude dia masa tinggi. Lepas tu makin kurang lah. Makin kurang macam tu. So tapi jarak ni awak jangan jarak ni biar sama besar. Cuma ini je nampak akan berkurang macam tu. Ni T dia akan berkurang. Makin lama makin berkurang lah. Tapi panjang ni baik awak tanda sama. Kalau macam 2 cm baru awak tanda lah. Ataupun 1 cm. Senang sikit tapi dia makin kurang lah. Makin amplitude dia semakin berkurang. Jadi macam tu. Jangan nampak macam ni pula. Macam ni. Tak mau. Macam ni pangkah. Okay. Biar jarak dia ni. Jarak antara ni sama besar. Cuma amplitude dia sahaja yang berkurang. Itu cara nak lukis dia lah. Okay. Kita tengok yang satu lagi jawapan soalan sebelah dia. Mana dia soalan sebelah dia? Yang ini. Okay. Ni pun tajuk wave juga. Masih lagi wave. Okay. Ctrl V. Okay. Ini tahoma juga. Okay. Dia tanya apa maksud resonan. Okay. Saya nak ingatkan awak. Semua maksud-maksud kena refer pada buku teks. Ada pelajar saya mesej saya kadang buku latihan macam ni cikgu, buku teks macam ni. Awak kena pakai buku teks. Kalau buku teks tu salah pun pakai je. Bukanlah salah sebenarnya. Kami pun ada juga yang berbalah bab macam buku teks dulu macam lain, sekarang macam lain. Adalah cikgu-cikgu berbalah tapi kami tak sembang lah depan kamu kan. Jadi kita terima yang buku teks tu. Dia jadi macam kitab rujukan lah. Okay. Boleh cakap macam tu. Okay. Jadi dia kena macam tu kena refer pada buku teks tu. So kat sini dia cakap what is mean if vibration. Dia adalah external force, daya dalaman yang sama dengan natural frequency. Okay, dan dia oscillate. Ada 3 perkataan lah kat sini. Perkataan pertama dia external force. Lepas tu dia cakap same natural frequency. Lepas tu dia kena oscillate maximum amplitude. Tu antara perkataan dia. Walaupun awak tu banyaknya nak tulis satu markah je cikgu. Tulislah semua tu. Okay. External force, same natural frequency, maximum amplitude. So tulis yang tu. So yang itu yang jadilah. Okay. Jadi seterusnya awak kira kena pasti mana V, mana F, masukkan. Lepas tu jangan lupa unit wajib. Unit wajib Dengar tak kat sana? Dengar ke? Tak dengar. Dengar ke? Dengar. Okay, thank you. Okay, so sambung lagi. Mana dia tadi? Okay ni. Okay. Macam mana pula tajuk ni masuk pula dekat spring? Okay, spring pun adalah salah satu daripada tajuk wave juga. Walaupun spring ada banyak tempat Salah satu dia adalah dekat wave lah. Okay, slinky kan.
Okey. Kegunaan untuk motosikal ni, awak tengok dia punya spring dia pendek je. Okay, spring dia pendek dan dia macam jarang-jarang. So kat sini kalau dia kata length of spring kena pendek sebab dia kita nak kuat. Spring yang pendek ni dia hard, okay? Dia keras, okay? Dan dia kurang oscillate. Kalau panjang dia akan mudah oscillate macam selingki tu. Awak baru gerak-gerak dia tersimpui dah sampai simpui tak boleh buka dah. Siapa pergi simpui hari tu? Fazana. Bagi bersimpul sebab dia mudah sangat oscillate, okay? Tapi kalau untuk spring motor ni tak, kita kena pakai yang short dan dia akan hard, okay? Bilangan dia pun kita pakai sikit saja. Okay, tujuan dia kita tak maulah duduk belakang tu bouncing teruk sangat nak low frequency. Tidak, awak tak selesa pula Dan bahan untuk dibuat dia kita pakai hard metal steel, okay? Kalau pakai aluminium tak boleh, dia lembut. Aluminium lembut dia boleh terkapit terus, okay? Dia selalu mengikut hukum Hooke. Okay, untuk spring kita ada macam ni, ini ada F, ini ada X. Dia berkadar terus berkadar terus. Tapi kalau dia ada macam macam tu sikit, maksudnya sini dah tak obey. Dah tak mengikut hukum Hooke. Maksudnya dia kalau dia dah tak straight dah, dia macam sengit sikit, ni dah salah. Yang ikut hukum Hooke adalah sini. Kat sini yang tersengit ni awak boleh kata spring tu dah rosak. Dia not obey Hooke law lagi. Hooke law ni F sama dengan KX. Ni. Sudutnya adalah K kecerunan dia. Kecerunan dia K. Bila pula ada rumus ni? Okey, ada lagi bab yang pakai. Negeri lain dia tanya pula graf. Okey. Negeri lain dia tanya graf. Yang itu adalah soalan muka surat 24. Ni habis sampai sini. Soalan negeri Terengganu. Tapi this one is negeri 9. Negeri 9. Nah ini. Ctrl C. Okay. Soalan negeri 9. Okay, dia tanya graf. Graf yang saya tunjuk tadi. Dia tunjuk. Okay. Ini adalah page 24. Awak boleh tengok buku awak page 24. Okay. Page 24. Okay. Ini adalah graf tadi yang saya cakap. Tapi ni terbalik graf dia daya kat bawah, pemanjangan kat atas. Yang tadi saya lukis graf tadi tu F kat atas, kat bawah. Suka hatilah awak kena pandai baca graf tu. Ini graf dia terbalik. So kalau terbalik, yang mana lagi 3? Okey, kalau F kat atas, ni graf katalah ada 3. F kat atas Okey. Yang mana lagi keras? A, B, C. Yang mana lagi keras? Amal cakap A, teacher. A. Pandai. Stepper dia lagi stepper, dia A tu kuat. Okay. Sebab F dia besar. Okay. Ni lagi keras Okay, kalau graf macam ni pula. Ni graf ni. J ke K? J ikut je balik. Dia terbalik, betul. So awak kena pandai baca graf Okay. So ini dia kata, soalan ni dia tanya awak, okay, compare the thickness of the spring J and spring K. So J adalah lagi thicker. J lagi kuat, keras. Dia terbalik sebab graf ni F kat bawah pula. So kena pandai baca lah, bukan hafal baca macam force dia besar. Okay, pemanjangan dia tak panjang sangat.
Yang ini dia lagi mudah panjang. Lagi mudah panjang tu tak kenyal lah. Dia macam lembik lah. Okay. Tapi kalau awak nak buat untuk baby, untuk rocker baby nak tidurkan baby, eloklah yang bouncing barulah macam baby tu tidur. Tapi kalau awak nak letak sebagai tadi yang motorcycle, don't lah, awak duduk belakang tu dah jadi hanyik dah badan awak. Jadi kuda. Dodo Elena pula duduk belakang tu. Okay. Okay, so kena pandai baca graf tu ya. Jangan kata alah saya ingat ke atas wajib yang atas. No, awak kena pandai baca. Tak mesti yang atas tengok graf dia. Okay. Ini tapi dia punya segitiga dia masih lagi hukum hook lah. Ini tak ada yang tergerak-gerak macam ni. Maksudnya ni semua memenuhi hukum hook. Kalau tergerak macam ni maksudnya graf tu dah silap. Bukan graf dia silap, spring tu dah rosak. Sebab dah tak memenuhi hukum hook. Okay, sekarang kita tengok dia punya rumus. Okay, pemalas spring ataupun spring constant, kita pakai K. K tu dia punya gradient. So gradient dia masih kira macam sama. Sama ke? Nah, gradient dia pun jahat juga. 10 ke? Terbalik je. Yes, terbalik juga. Sebalik That means juga. X, O, Y kan je? Tak, sebab dia suruh cari pemalas spring. Pemalas spring belah sini lah. Ini dulu. Tinggi bagi lebar. 10 bagi 5, betul lah. Ni sebab spring constant adalah N per cm. Ni N per cm ni, spring constant. Sikit jahat lah soalan ni Okay, sebab dia bagi graf terbalik. Sebab kalau awak nak spring constant adalah Newton per cm. Newton per cm. So kalau awak buat 5 per 10 salah. Boleh? Nasib keluar soalan terbalik Jadi awak dah ready siap-siap lah. Okay. So awak boleh unit kena betul. Kalau ini adalah awak nak, dia tak cakap pun nak cm ke meter. So kalau awak jawab cm lah. Kalau awak tukar unit dia 0.05 untuk meter, so nm negatif 1 lah. Ya. Dua-dua pun boleh pakai. Boleh? Okay. Ni get ready lah kalau graf terbalik Okay, sini pula C. Hitungkan elastic potential energy. Elastic potential energy ada rumus ni, setengah kx kuasa 2. Tak tahu senarai rumus tu ada tak ni? Ada dibagi Apa lakon? Kejap nak jawab telefon jap. Hello? Salam, ya. Kami siapa? Oh, ni tengah Google Meet. Kelas tambahan. Nanti kami cek balik kat tulis tarikh kat tulis tarikh saya cek. Okay, bye. Okay, sekarang kita tengok ini adalah rumus dia, senarai rumus ada. Okay, E sama setengah kx kuasa 2. So K ni awak masukkan balik nilai tadi, 0.05 ni dia punya pemanjangan dia. Kat sini dia cakap 5 cm. So awak masukkan, tukar unit sebab eloknya awak pakai unit SI lah. Okay, unit SI sebab ni joule, nanti nak cancel kan. So energy adalah dalam joule. Okay, jadi macam tu lah. Okay, next. Okay, yang ini tricky sikit lah. Saya tengok ini. Okay, dia cerita macam-macam. Saya pun macam pening juga 2 kilo ni nak pakai bila Okay, Ravi have a pack of sana kelabu sangat. Saya tengok kertas saya sendirilah. Okay, Ravi ni dia kata dia ada pack of mass 2 kilo. Dia nak 1.35 kilo sahaja to build a replica.
So awak jangan ambil lah 2 kilo tu tau. Dia pakai 1.35. Okay, tu adalah M. Okay. To build a replica. Okay, lepas tu kecil pula. So sekarang nak determine the length of the spring. So pemanjangan spring tu. So nak pakai rumus yang mana? Awak akan pakai rumus F sama dengan KX. Tapi F tu awak tak tahu. So dia macam F ni sama dengan F ni lah. Yang ini adalah M darab G. Okay, awak kena pakai textbook punya G tau. 9.81. Walaupun ada skema-skema jawapan, saya tengok ada negeri lain dia pakai 10. Awak kena refer pada buku teks awak. Buku teks dia pakai 9.81. So awak kena pakai 9.81. Okay. So M ni adalah 1.35. 9.81. Okay, ni F sama dengan KX. Okay, so ini K ni adalah 2. 2 ni datang mana? Okay, 2 ni yang awak kira tadi kat bawah. Awak kira kat bawah tadi. Mana dia hilang pula. Ni, 2 ni 2 cm ni. Kalau awak pakai yang meter, pakai 200 lah. Tapi kalau awak tak ubah, dia pakai cm, awak pakai cm lah. Ni X dia adalah 2 tadi. Lepas tu masukkan X lah. Tak tahu apa benda X ni. So kira-kira nanti dapat X ni dalam cm. Okay. Ni saya dah kira tadi. Okay, 6.62 cm. Okay. Okay, dalam fizik awak boleh 2 titik peluhan, 3 boleh, 4 boleh. Mat tak Mat 4. Okay, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. So, Teacher, ya. yang 13.24 tu tak payah letak unit, salah ke? 13.24. Oh, yang ni masih dalam kiraan. So tak payah letak pun tak apalah. Last saya kena. Last kena, okay. So ni 13.24 ni saya dapat kat sini lah. Ni 13.24 sama dengan 2X. Okay. So X ni adalah 13.24 bagi 2 lah. Unit yang wajib cm yang akhir So masa awak kira-kira awal-awal tu fine. Lepas tu awak kena tambah sebab dia tanya suspended, maksudnya pemanjangan. Pemanjangan asal adalah 6. So ada lagi panjang lagi ni. Panjang lagi ni adalah 6.62. Tambahlah. So sekarang dia dah jadi 12.62 lah. Kalau tak faham dia cakap BI tu, awak tengok balik BM lah. Dia kata apa. Okay. Dia nak pemanjangan spring tu So tambah dua-dua tu. Kira asing-asing pun bagus juga sebab cikgu tu boleh write sini. Oh sini salah, sini dah right. Boleh juga. Okay. Macam tu. Okay. Alright. Lepas tu so itu spring. Nampak spring macam keluar 2-3 tempat. So awak take note lah. Kapal terbang pun asyik keluar. So saya rasa ada orang nampak gambar kapal terbang tapi dia tak tahu kapal terbang tu tajuk yang mana. Okay. So kapal terbang ada banyak tempat. Jet pejuang boleh. Soalan graviti pun ada kapal terbang. Okay. Soalan bernoulli pun boleh kapal terbang juga. So kapal terbang ni ada banyak tempat. So semua pemeriksa pun orang yang nak buat soalan pun duk reka lah. Kapal terbang. So dia orang pun carilah semua yang mungkin Enjin kapal terbang pun boleh jadi. Okay. Intake apa semua tu. Tembak. Letupan pun boleh juga kapal terbang. Okay. So itu sampai situ. Okay, sementara cikgu buat iklan. Okay, ni himpunan. Ini. Oh ini. Okay, nanti cikgu share yang ni. Awak boleh duduk-duduk baca lah. Bukan yang ni. Mana? This one lah. No lah. Ada lagi satu. Ni ke? Bukan. Dia. Kat sini kot. Saya tak ingat lah saya tak mana. Saya buat iklan sikit, nanti duduk saja-saja baca.
Ni himpunan soalan konsep. Ini tak tahulah dah share kat awak ke belum. Kalau belum, nanti awak saya share sekali lagi. Okey, ini adalah konsep fizik dan prinsip kerja. Maksud dia kat sini soalan yang 4 markah. Soalan yang 4 markah yang dia tanya kalau awak nak dapat A lah, A, B+, okay. Contoh kat sini dia tanya how benda ni berlaku. So ada 4 markah, dia ada 4 konsep lah. Semua dah ada jawapan ni semua dah ada. Okay. So mungkin boleh duduk-duduk baca je lah. Ni dia kata ni jadi macam ni. Macam mana prinsip kerja submarine with prism periscope. So ni 4 markah. So awak boleh baca lah mana jawapan dia. Jawapan dia kat satu lagi dulu. Oh ni skema dia kat sini. Saya hantar dulu lah. So skema dia ni kat sini. So awak boleh conteng lah kat sebelah dia. 4 markah. Lepas ni jadi apa. Ingat dalam fizik dia kalau dia nak suruh cerita sesuatu. Contoh arus mengalir dari B ke C. So awak kena cerita dari B. Lepas tu jadi apa baru sampai C. Tak boleh buat cerita bahasa Melayu atau bahasa Inggeris yang saya lompat pagar. Rupanya saya bermimpi. Tak boleh. Dia kena cerita saya bermimpi. Lepas tu jadi apa. Dia kena cerita flow dia tu kena ada. Itu fizik Awak kena cerita dari awal last kali jadi apa. So ni saya share dua-dua. Nanti awak ada masa awak baca-baca lah. Okay. Kalau tak berapa nampak. Dia empat isi saja lah. 4 isi saja. Okey. Sambung balik. Okey, sampai sini ada nak tanya apa-apa? Teacher, Ha. can I know what is the official SPM formula list? Sebab when I tengok trial, semua lain-lain. Semua ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang banyak bagi, ada yang tak langsung. So what is the actual yang the formula for SPM punya? Itulah. Sekejap kat mana Itulah kan menjadi tanda tanya kan. Saya pun duk tengok macam lain-lain je. Saya ada tanya dah dekat grup ni sekejap Fizik guru Gombak sekejap. Saya rasa saya ada share kat kamu yang the latest one. Sekejap apa tadi rumus tak ada. Sekejap. Formula. Formula. Dia dalam dia dalam 29 tak sampai 30 dia punya formula dia. Ni saya share kat awak Okay, teacher. Forward. Okay, ni grup ni. Okay, ni kalau senarai formula dia, kalau awak tengok yang tadi, tenaga keupayanya setengah Fx. Ada Lagi satu. Teacher, Sikit dia tak sama. bagi untuk yang gravity punya. Ni betul ke ni? Ya Allah, takkanlah kot. Sekejap. Kedai kod yang teacher, Allah. Formula yang akan disertakan adalah formula daya memusat. Daya memusat ada ke daya F memusat? equals to mv square over r je. Satu je. Oh my god. Ada kat sini? Tak ada kan? Ini Ada sebenarnya teacher. Dia memang nak bunuh tu orang teacher. Allah. daya memusat. Mana dia? Nombor berapa? Tak ada. Tak ada. Kat sini tak ada. Ayuh. Jahatnya. Saya harap dia orang learn lah from impian mereka yang menggunung tinggi. Kita orang learn online teacher. Aduh. Nangis lah. Ni sebab dia orang duk tanya kan. Betul macam macam ni. Ni orang-orang yang pergi apa ni?
pergi kira kursus lah. Jadi kita pun dapat maklumat dari diorang lah. Sebab dia macam satu daerah macam 2-3 orang lah kan yang pergi. Lepas tu dia balik maklumkan kepada ni lah. Macam dulu boleh macam tiap-tiap sekolah dia pergi hantar kan. Sekarang ni kan limit tempat jadi separuh-separuh. Jadi berapa orang je yang dia orang bawa pergilah. Teacher, Ya. yang value AMU tu tak bagi juga teacher? Yang mana? AMU punya value. Oh, yang tu mungkin dekat soalan kot dia bagi. Macam dia ada cakap-cakap kat bawah tu dia tulis lah. Macam G ni dah 10 pula kan. Salah teacher, salah ni. Awak take note tengok kat depan dulu mula-mula G tu dia nak pakai yang mana. Kalau G dia dah tulis macam ni, awak kena pakai yang inilah. Tapi kalau G dia tak tulis, pakai textbook 9.81. Kami pun berbalah-balah lah benda ni. Teacher, Amal kata ni formula 2005 punya. Ya. 2005 lagi banyak lah. 2005 lagi banyak. Ini dah macam sikit sangat. Teacher, ada tengok, I saw one trial, banyak gila dia punya tu dia bagi. Banyak gila dia punya formula bagi. Baik gila negeri tu. Tu semua kesian. Saya try tanya kawan saya SBP sekejap. Yang sekolah Cik Aida. Sekejap. Apa nanti saya dah dapat, saya bagi tahu kat awak Baik teacher. Sekolah dia memang A+ semua. Dia pun dah stres lah sebelum ni rekod dia orang A+ semua. A saja ada berapa orang je. A saja ada berapa orang, A+ semua. Cikgu, insyaAllah SMK Gombak Setia pun semua orang akan A+. Amin. So dia pun stres bila benda tak berapa nak banyak kan zaman sekarang ni kan. Yang KSSM ni. Okay. Cikgu-cikgu pun stres ni. Ya Allah. Macam kami semua sayang korang tau. Jadi macam awak lah buat macam ni. Macam tu lah. Okay. Sekarang dah sampai mana? Okay ni dah. Okay next. Okay cuba kita tengok mana ni tadi. Okay ni dah. Itu dah, ni dah. Ni dah. Dah. Okay, yang ni tak apa ni. Saya rasa senang saja ni. Saya share saja nanti. Okay, yang ni. Okay, terusi. Okay, yang ini tak ada apa sangat. Cuma awak kena tengok sikit-sikit lah. Kalau Bernoulli Principle keluar, ini dah masuk macam dua-dua benda lah. Nak kata force pun ada, wave pun ada. Okay. So dekat sini, kalau jawapan dia, contoh kat sini lah. Dia kata beri cadangan following give fly higher angle of attack. Awak jawab je last angle of attack. Lepas tu dia punya jawapan katalah bigger lift. Next one pun awak kata greater thrust, bigger lift. Luas permukaan sayap tu bigger lift. Never mind. Walaupun jawapan dia sama je tiga-tiga tu kan. Sebab betul lah kalau bigger surface area tu bigger lift, betul lah. Yang ni pun betul lah. So jangan takut lah kalau nak ulang jawapan tu je lah saya nak cakap. Okay. Untuk reason. Even reason yang untuk nombor 9, 10, 11 pun sama. Kalau benda tu awak rasa logik, dia punya reason, fine. Walaupun jawapan macam sama je. Cikgu ni pun bigger lift boleh ke jawab lagi? Boleh. Okay. Ini pun, ini kalau kira dia, kalau dia tak cakap apa-apa kat depan G dia pun tak bagi tahu, boleh pakai 9.81 lah. Kali sahaja nak. Okay. Ini dah, ini nanti saya send je lah jawapan kat awak. Okay. Okay, nak tanya tak mana lagi? Teacher, kalau untuk yang definition tadi kan, dalam teacher tu definition dia lain sikit. Boleh ke guna kalau dia lain sikit?
Kalau ada yang perkataan saya cakap tadi yang saya garis-garis tu ada, okey lah. Walaupun awak elaborate macam lain. Dia ada kurang satu je kat sini. Tadi tu. Tadi kan cik kata yang kena external force applied with natural frequency at maximum amplitude kan cik? Tapi dalam buku teacher ni tak ada maximum amplitude tu. Maximum amplitude tu tak ada. Dia ada sampai ni dia kata when a periodic force is applied to an oscillating system and its natural frequency. Tu je dia kata. Dia sampai sini saja. Boleh. Boleh je. Dia perkataan natural frequency tu yang penting. Natural frequency tu. Okay, thank you teacher. Okay. Frekuensi asli tu antara perkataan yang penting lah. Okay. Alright, dah sampai lagi. Okay. Okay, lagi kita tengok kat sini. Sekejap. Trial Selangor. Kalau tengok ini Trial Selangor pun ni ada cerita dekat sini ini pun ada. So ini awak kena take note balik lah. Ni. Yang ini gambar ni kalau awak perasan ini satu macam gambar straw. Saya rasa macam orang yang buat soalan ni kadang bila orang nampak benda tu ada straw ada semua, lepas tu dia akan start buat soalan yang lebih kurang boleh sampai ke sini lah. This one adalah tajuk terma ataupun orang panggil ice drink Tapi kalau awak tengok yang ini pula. Ni. Mana duduk mana? Sekejap. Banyak sangat bawah ni. Ni. Duduk mana? SBP kot tadi. Ini. Okay. Dia buah straw juga. Tapi straw dia tajuk macam ni lah. Nampak macam straw kan. Tapi benda lain pula. Okay, ini adalah berkenaan dengan bending. So dia macam mana contohnya macam dia nampak orang tu dia tahu macam soalan tu ada kapal terbang. So dia orang akan build soalan yang akan macam tu. Dia jumpa itik dia mulalah buat cerita itik ni boleh tanya apa. Macam tu lah. Itu bentuk-bentuk trial lah. Ni macam tadi sudu ada semua tu kan. Yang ini adalah tajuk refraction of light. Macam tu pula. Okay. Yang ni sudu dengan tu. So bila ada cawan ada tu macam tu lah yang orang selalu buat soalan. Okay. Ini pandai dah lukis. Dah pandai. Pandai lah ni. Dia ni nak pakai straight kat mana? Straight kat image Image ni awak straight. Pakai ruler. Ruler dia ada kat sini. Macam tak ada ruler. Yang ni yang awak pakai straight Straight ni. Yang ini yang mata nampak adalah straight je image. Yang ini adalah yang bend. Yang sebenar ni yang bend. Ini yang bending. Yang mata tengok tu tipu lah. Mata tengok yang straight. Okay. Sebenarnya benda tu lagi jauh lah. Macam tu. Okay. Tapi awak tala dekat sudut yang betul lah. Nampak macam tu. Tapi pakai ruler Okay. Yang ni SBP. Okay. Ada nak tanya sampai sini? Okay. Yang lain-lain soalan nanti cikgu snap, cikgu send saja kat kamu. Okay. Awak boleh buat. Lepas tu bila ada soalan, awak boleh PM saya, tak ada masalah. Okay. Kita boleh bincang lagi selepas ni. Okay. Saya rasa soalan ni pun bagus yang kawan awak share ni. Elektromagnet ni benda apa. Cuba tengok balik lah. Stronger permanent magnet, apa benda ni kan. Ini semua bagus ni.
So boleh tengok balik. Ni ayat dia sangat simple. Okay. Yang ni bagus ni Husna share hari tu. Okay. Kadang kita orang pun macam bahagi-bahagi. Kau buat yang ni, aku buat yang ni. Nanti kita share-share. Macam tu. Okay. Okay. Yang ni pun boleh baca lah. Baca dan tulis tau. Awak ambil conteng-conteng sikit. Jangan tengok baca je. Kau baca je awak tak akan dapat. Okay. Ni keluar lagi. Tadi soalan structure. Ini kalau Negeri Sembilan dia keluar soalan panjang. So awak try lah tulis-tulis balik. Okay. Okay, saya rasa sorry lah sebab saya ada tetamu. Jadi saya tak macam nak kena masak tengah hari pula. Macam tu lah. Jadi ada apa lagi? Boleh lah? Boleh teacher. Okay. So thank you untuk hadir hari ni. Kalau tunggu lah aku tahu benar. Okay, good luck future engineer. Sabar, okay. Okay. Tengah wave code, okay. Baguslah awak ni. Okay, itu saja kot. Okay, sekejap lagi saya share tajuk lain pula. Awak tengok. Okay, kalau ada masalah, boleh hubungi saya. Dan ada orang yang tanya-tanya tu, ingat kalau dia nak tanya meaning awak kena tengok textbook. Buku yang saya buat tu saya dah untuk meaning ni yang meaning ni kita orang dah refer textbook dah. Ni Cikgu Ambrose ni saya suruh dia buat yang bahagian belakang ni. So ni meaning ni memang dah refer pada textbook. So awak boleh baca lah meaning kat sini. Ni dah refer dah. Okay. Kalau yang 4 markah yang tadi cikgu cakap tu, awak boleh check dekat sini. Section 4 markah ni adalah application. Dekat sini Yang ni. Yang ni. Okay, ni yang 4 markah. Bolehlah duduk baca macam buku cerita. Ni 4 markah. Ada semua dekat situ lah. Tadi dia tanya pasal tahoma tau. Boleh tengok lah. Ada yang dia tulis kat sini. Okay. Okay, all the best. Nanti cikgu send lagi lah yang jawapan-jawapan ni. Tadi awak sempat dah tulis jawapan tadi? Sempat teacher, sempat. Sempat Yang tak dapat hadir tu saya tengok ada macam 30 orang tadi. Jadi saya send sajalah untuk awak dapat. Okay, itu saja. Bye-bye. Teacher, esok ada kelas teacher? Esok ada kelas ke tak ada kelas teacher? Esok ada? Ada teacher? Okay. Okay, awak esok kita try buat yang B dengan C tu. Okay teacher. Kalau ada apa-apa permintaan inform saya, tak apalah PM tepi. Objektif teacher, soalan objektif. Objektif. Susah teacher objektif. Ini dah share banyak-banyak ni, tak boleh baca Boleh teacher. Ke tak? Tak kalau tak faham, kadang tak faham juga dia tulis apa kan. Boleh, kenapa tak pakai yang ini? Kenapa nak pakai rumus ni? Bagi tahu. Okay teacher. Okay. Kadang memang dia macam tu lah. Ni dia keluar macam mana? Tak ada jawapan ni. Oh ada, dia dah bincang. Rajinnya cikgu ni. Ya Allah. Rajinnya. Bagus kan. Tahun depan cikgu muda pula ajar. Cikgu pergi sesi petang awak. Okay. Ya ke teacher? Cikgu minta nak pergi sesi petang sebab saya kena jaga mak ayah kat rumah. Mak ayah saya kursi roda dua-dua datang rumah. So saya nak kena hantar hospital semua. Macam cikgu lain lah. Sampai dah masa kita kan untuk jaga orang tua kan. Macam tu lah. So kita tolak orang lain. Okay, itu saja. Bye-bye. Thank you teacher. Teacher.